Sebab itu bagi saya bahawa antara di parlimen baru-baru ini, bila kita berbahas, Wakil Batu Pahat tengah saya berucap, dia kata, ini Yang Berhormat tengok ada list ni, betul kan? Yang Berhormat jadi Menteri Alam Sekitar. Saya kata tu list lama. Saya kata tu list lama. List baru ada. Dia kata, Yang Berhormat jawatan apa? Saya Timbalan Perdana Menteri. Saya kata list baru kami, Timbalan Perdana Menteri ada 3, Naib Perdana Menteri ada 3. Dia kata takkan muhung sampai tengah tu. Kalau saya kata lagu tu, Yang Berhormat kata pemuhung, Yang Berhormat duk seban ni pun pemuhung. Jadi sebab itu bagi saya bahawa tujuan dia untuk melaga-lagakan, untuk menimbulkan sentimen perkauman. Sebab itu saya percaya bahawa rakyat tak akan terpengaruh. Masyarakat Melayu tidak akan rasa takut tentang manipulasi yang dilakukan oleh pihak media arus perdana dalam negara kita terhadap isu-isu. Sekarang di sini maupun di dalam media, di parlimen, dia membangkit-bangkitkan isu kononnya bahawa Pakatan Rakyat ini nak membuka institut teknologi, Universiti Teknologi MARA ini kepada bukan Bumiputra sebanyak 10%. Saya nak katakan bahawa baru ni saya cabar di dalam parlimen pada hari Khamis yang lalu. Saya kata bahawa apa yang disebut oleh Tan Sri Khalid hanya bersifat cadangan. Dia tidak ada kuasa untuk nak pastikan benda itu berlaku. Tapi saya kata, kalau Yang Berhormat daripada UMNO Barisan Nasional kata, kamu nak bela Melayu, saya kata, tak pernah sign MARA, matrikulasi. Kamu buka 10% kepada bukan Bumiputra. Jadi apa nak bisingnya, nak suruh hasut pelajar-pelajar buat tunjuk perasaan hanya semata-mata atas kenyataan yang dibuat oleh Tan Sri Khalid, kononnya bahawa mencadangkan supaya UiTM dibuka 10% untuk Bumiputra. Saya nak sebut kepada tuan-tuan, pada hari ini sudah pun ada 10% bukan warga negara Malaysia di UiTM. Bukan Bumiputra, bukan rakyat Malaysia pula tu. Siapa? Halo? 10%. Sekarang ini pelajar di UiTM, 10% yang bukan warga negara Malaysia. Ini bukan isu Bumiputra lagi, bukan warga negara. Malah bukan Melayu pun ada, bukan Islam pun ada, yang terdiri daripada pelajar-pelajar internasional dalam UiTM. Jadi, apa isu? Tak ada isu lah bagi saya atas kenyataan yang dibuat oleh Tan Sri Khalid. Sebab saya kata bahawa memang benda itu sudah pun diimplementkan, dilaksanakan dalam dasar pendidikan negara yang dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Sebab itu sekarang ni, dia hasut pelajar-pelajar. Sepatutnya saya katakan bahawa kamu kena beri maklumat yang betul. Sebab itu saya challenge mereka. Kamu bercakap soal nak bela Melayu. Kononnya mempertahankan hak Melayu. Saya kata porah. Saya kata, kalau berani, hangpa tarik balik 10%. Mak tak pernah sign MARA dan juga matrikulasi. Kalau berani, tariklah. Tak berani juga. Maknanya, dia hanya gunakan 10% Bumiputra bukan Bumiputra ni hanya untuk apa? Untuk menimbulkan, melaga-lagakan antara hubungan antara kaum dalam masyarakat di dalam negara kita ini. Jadi sebab itu bagi saya bahawa dia timbulkan sentimen-sentimen perkauman ini hanya semata-mata untuk menimbulkan ketakutan dan kekacauan di kalangan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum yang sepatutnya kita berada dalam satu suasana yang lebih harmoni. Sedangkan perkara-perkara yang sepatutnya diberitahu kepada rakyat tak diberitahu. Sebab itu malam ni saya nak beritahu kepada tuan-tuan bahawa saya tak boleh terimalah apabila pemborosan, pembadiran yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dalam negara kita ini. Tetapi ini tidak dilaporkan oleh media dalam negara kita. Saya tunjuk contoh jawapan Menteri Jabatan Perdana Menteri kepada saya baru-baru ini pada sidang yang lalu. Tapi sidang yang bulan 7 dulu, tapi baru dia hantar soalan tersebut, jawapan tersebut kepada saya. Saya tanya berapa peruntukan yang telah dituntut oleh Perdana Menteri untuk mengadakan majlis rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri di PWTC dan juga di Dewan Millennium Kepala Batas bermula daripada tahun 2003 sampai tahun 2007. Jawapan dia tuan-tuan, ni ada kertas jawapan dia kepada saya. 2003 majlis rumah terbuka Perdana Menteri Pak Lah di PWTC dan juga di Kepala Batas telah menelan belanja sebanyak 3.5 juta ringgit. 3.5 juta ringgit majlis rumah terbuka. Kedarah apa hari raya ni?
Yang kita ni kuat-kuat perahu padang, ibu kampung pelet. Oh, pi Dewan Milenium ni dia. Balik pun cerita, amboi sedapnya sungguh sate unta. Kalah kali kita jadi baral. Rupanya kita terkedarah duit kita. Bukan duit Perdana Menteri, bukan duit isteri dia, bukan duit individu di kalangan menteri-menteri kabinet. Tidak. Sebab itu tuan-tuan, 3.5 juta ni besar, bukan RM3.57 duit. Kalau takat RM3.5 duit saya boleh tanggung. Ini 3.5 juta. Itu untuk 2003. Mulai tahun 2004, Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri yang diadakan di PWTC bermula tahun 2004 sampai tahun 2007. Tiap-tiap tahun, setahun tu, 2004, 2005, 2006, 2007. Setahun menelan belanja 4.925 juta. Setahun. 2004, 4.925 juta. 2005, 4.925 juta. 2006, 4.925 juta. 2007, 4.925 juta. 2008, tak pusar lagi. Tak tahu lah kot mereka nak raya dulu. Jadi, saya nak sebut bahawa disebut di sini bahawa semua perbelanjaan yang disenarai tersebut telah ditanggung oleh Jabatan Perdana Menteri. Ditanggung oleh peruntukan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Maknanya tuan-tuan, peruntukan di bawah Jabatan Perdana Menteri ini bukan duit poket Perdana Menteri. Duit kerajaan, tabung kerajaan yang daripada mana? Sumber pendapatan itu adalah daripada rakyat. Rakyat, duit negara adalah duit rakyat dalam negara kita. Jadi saya katakan bahawa ini satu perbelanjaan dan pembadiran yang sangat membadai. Dan ini merugikan kepentingan masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Sebab itu Tok Guru Ni Aziz bila ada peruntukan pada dia untuk buat jamuan hari raya dan sebagainya, dia tolak peruntukan tersebut, dia masuk dalam tabung untuk kepentingan masyarakat dan rakyat dalam negeri Kelantan. Ini yang kita nak supaya pemimpin-pemimpin yang seperti ini insya-Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan dan saudara-saudara yang dihormati sekalian. Sebab itu baru ini kita di negeri Kedah, main dulu kita lancarkan tabung amanah Tengku Yaakob, iaitu Nenenda ke bawah Duli Tuanku Sultan. Antaranya kita nak minta sumber derma sumbangan daripada orang ramai, termasuk beberapa persen allowance daripada Menteri Besar, Exco Kerajaan Negeri akan dipotong untuk dimasuk dalam tabung amanah Tengku Yaakob. Tujuan tabung amanah ini ialah untuk membantu masyarakat dari sudut pendidikan, rakyat yang susah, ibu tunggai, anak yatim, pelajar miskin. Inilah tabung yang akan diguna, yang sebahagiannya ialah daripada potongan beberapa persen daripada allowance yang dimiliki, yang diberikan oleh kepada Menteri Besar dan juga Exco Kerajaan Negeri. Maknanya tuan-tuan, dia akan potong untuk berikan kembali kepada rakyat dalam negeri Kedah. Sebab itu kita harap bahawa kita nak pemimpin yang lebih bertanggungjawab, yang lebih beramanah untuk membantu dan membela rakyat. Tetapi hari ini saya lihat bahawa dia tidak membela rakyat. Dia turun 15 duit dia minyak. Dia turun 15 duit, dia naik 7 kupang 8 duit. 7 kupang 8 duit dekat 8 kupang dia naik, dia turun 15 duit. Waktu dia naik 7 kupang 8 duit, dia kata apa? Oh, dia kata sikit. Dia turun 15 duit, dia kata banyak. Pelak punya kerajaan tu. Tak, bukan saya kata kita tak patut ambil hak yang 15 duit dia turun. Kita terima 15 duit. Tapi saya nak kata bahawa jangan hanya dengan 15 duit, oh kita akan seronok, oh kita bagilah undi kepada Barisan Nasional. Ini tak boleh. Yang penting pada kita tahu membeza. 15 duit dengan 7 kupang 8 duit aman Hamzah. Dia tutup 7 kupang 8 duit. Oh, dia kata dia bagi balik. Nah, 15 duit ambil pergi beli coklat. 7 kupang 8 duit, dia kata sikit. 15 duit, dia kata. Oh, dia kata besar. Dia kata, ini untuk bantu rakyat, nak menghilangkan beban rakyat, tanggungan rakyat. Waktu dia naik dulu, kita kata lama dah. Rakyat terbeban, rakyat tertanggung, rakyat susah dengan kenaikan 7 kupang 8 duit ni. Dah, dia kata sikit. Hari ni baru dia mengaku, kata, oh kita turun 15 duit ni untuk bantu rakyat. Oh, ni kata lambat kerajaan LLB. LLB ni bukan lulusan undang-undang, law. Lambat, lembab, bengap.